Kita sambung. Malik bin Dinar berkata, jika seorang berasa bahawa dirinya ada tanda takut dan harap, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan perintah yang kukuh. Adapun tanda takut iaitu meninggalkan larangan-larangan Allah dan harap ialah mengerjakan perintah Allah. Kita hidup ni, kata Malik bin Dinar, kena ada perasaan takut dan kena ada perasaan harap. Kita semayang, ya, sebab tu ahli tasawuf lepas semayang, tuan-tuan, dia tak ada istighfar, dia menung istighfar, ya Allah, tinggallah semayang. Lepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tasawuf ajar kita diam sekejap. Apa dia? Istighfar, Astaghfirullahalazim. Apa dia istighfar tu? Ingat balik mana solat kita yang bocor. Solat kita yang bocor tadi, 3 rakaat kita semayang, mana lari ingatan kita. Semayang kita ni macam main layang-layang, macam kita main layang-layang, main wow. Kadang-kadang dia pergi hanyut, dia nak lepas tak boleh, tarik balik, tarik. Hilang khusyuk kita, tarik balik. Istighfar, Astaghfirullahalazim. Mana tempat kita ingat balik tempat yang kita datang tak khusyuk tadi. Ya. Tempat gangguan-gangguan dalam solat kita. Kita takut Allah tak terima solat kita, dan kita harap Allah terima solat kita. Harap sungguh-sungguh. Orang yang ada harap, ada takut dan ada harap, macam mana? Dan ada pendapat tanda berharap beramal kerana Allah, segala yang diredainya, beramal kerana Allah, harap beramal Allah redha, dan takut ia meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Harapnya Allah terima, Allah redha pada kita, dan takutnya apa yang Allah larang. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena usaha untuk laksanakan sungguh-sungguh. Tiap-tiap minggu imam berkhutbah, ittaqullah, kan. Bertakwalah pada Allah. Takwa itu apa? Buat apa yang Allah suruh sungguh-sungguh. Ada perintah Allah, hukumnya wajib. Ada perintah Allah, jadinya sunat. Buat sungguh-sungguh, dan tinggalkan larangan Allah sungguh-sungguh. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Sayyidina Umar, khalifah Islam yang kedua, Khalifah Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ya. Umar ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kalau kita tengok kisah Sayyidina Umar, ketika mana dia sedang solat, tengah solat, Abu Lu'lu'ah datang tikam. 3 tikaman, 3 kali tikam Umar tengah solat. Sebelum Umar itu, sehari sebelum itu, diriwayatkan dalam ceritanya, Umar pernah berkhutbah. Hari Jumaat Umar khutbah. Umar cerita bahawa aku bermimpi dipatuk oleh ayam. Gambaran pada nak cerita bahawa orang soleh, Allah dah beri gambaran pada dia. Dipatuk oleh ayam. Ayam yang mana bukan di kalangan manusia. Ayam. Bila Umar ditikam, rubah Sayyidina Umar, Abdul Rahman bin Auf tampil ke depan, jadikan imam menggantikan Sayyidina Umar. Ketika rukuk, dia bertakbir, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, jatuh. Ketika rukuk, sungguh Sayyidina Umar, Abdul Rahman bin Auf jadi imam. Abu Lu'lu'ah tu dia lari keluar daripada masjid ketika tikam Nabi tu. Sahabat-sahabat tangkap dia, sehingga kan disebut 17 orang ditikam oleh orang lain, sahabat-sahabat lain. 13 orang meninggal, bakinya cedera, lari, dan dia tikam diri dia sendiri. Bila mana orang nak tangkap dia, dia tikam, dia bunuh diri dia sendiri. Dia diagungkan oleh golongan-golongan Syiah. Syiah mengagungkan Abu Lu'lu'ah kerana berjaya bunuh Umar. Ya, Umar radhiyallahu anhu disebut, dia kata aku bermimpi dipatuk ayam. Maknanya dah ada gambaran, gambaran yang Allah ceritakan kepada dia akan meninggal dunia. Ya, waktu subuh. Lalu
Ditanya, siapa yang bunuh tikam aku? Siapa yang tikam aku? Ya, sahabat berkata, ya Umar, yang tikam kamu Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi, penganut agama Majusi, al-Majusi. Umar kata, alhamdulillah, aku bimbang di kalangan umat Islam yang tikam aku. Dia bimbang di kalangan umat Islam yang ada berpuak-puak yang menikam aku. Alhamdulillah. Lalu Umar memanggil anaknya, Abdullah bin Umar. Kisah dia, ingat? Dia kata, Abdullah bin Umar, mai sini. Dia kata, wahai anakku, mai sini. Boleh tak pergi ke rumah Aisyah? Bagi tahu Aisyah, aku nak dikebumikan di sebelah kubur Nabi. Minta izin dengan dia. Kalau dia benarkan aku nak dikebumikan di sebelah, dia bersama dengan kekasihku Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru Umar pergi salam dan beri salam kepada Aisyah. Ya Aisyah, Sayyidina Umar ditikam. Dan dia tanya dan datang pada pesan pada aku supaya aku minta izin dengan kamu dan bertanya, bukan minta izin, dan tanya padamu. Boleh tak Umar nak dikebumikan di bersebelahan dengan sahabat dia, dengan kekasih dia? Kata Aisyah, aku bercita-cita nak dikebumikan sebelah Nabi. Nabi SAW, di mana Nabi wafat, di situlah dikebumikan. Ya, Nabi diwafatkan di rumah, kalau kita pergi Masjid Nabawi kan, tengok. Nabi wafatkan di rumah Nabi di atas ribaan Aisyah, dan di situlah Nabi dikebumikan. Ya. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar meninggal dunia dan lalu dikebumikan bersebelahan dengan Nabi SAW. Dan ayahanda kepada Aisyah. Ya, Aisyah kata, aku bercita-cita untuk duduk. Aku bercita-cita kubur aku ni sebelah ayahanda bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandangkan sahabat Rasulullah minta, lalu aku izinkan walaupun memang itulah hajat aku. Hajat dia sungguh-sungguh. Aisyah kata, inilah cita-cita kubur aku. Kalau dah Umar ni khalifah, minta izin, pergi ke Aisyah, bagi tahu dia, boleh tak nak minta aku nak kebumikan sebelah. Lalu dibenarkan. Aisyah kata, kalau macam tu aku pergilah, aku benarkan. Abdullah bin Umar balik cerita kepada Sayyidina Umar, dibenarkan, dibolehkan. Aisyah bagi, alhamdulillah. Tapi selepas aku diuruskan, sebelum aku dikebumikan, sebelum masuk ke rumah Aisyah, minta izin sekali lagi. Beri salam, bila membawa jenazah aku, minta izin sekali lagi dengan Aisyah. Boleh tak? Boleh tak? Kata Umar, aku sampaikan salamku kepada Aisyah, dan boleh tak aku nak dikebumikan? Minta sekali lagi. Maknanya nak minta penegasan betul-betul. Pesan Sayyidina Umar ketika dia sebelum wafatnya Umar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Masuk saja bila dikebumikan Umar sebelah Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar sebelah dalam bilik Aisyah, dalam rumah Aisyah. Bermula pada hari itu Aisyah memakai tudung berada dalam rumah. Ya. Sebelum ini yang adanya ialah suaminya, dan yang ada dalam kuburnya ialah ayahnya. Bila Sayyidina Umar masuk kebumikan Umar, lalu Aisyah mengambil kain tudung berada dalam rumah. Bila dia lalu di sebelah kubur, malu dia, kerana Umar bukan di kalangan saudara mara dia. Lalu dia pakai tudung, diseriwayatkan. Nak tunjukkan bahawa bukan main jaga aurat. Kita tengok adab-adab kita di kubur macam mana, di tanah wakaf. Ya, kadang-kadang pergi ziarah kubur, tudung pun tak pakai. Aisyah dah tunjuk satu contoh yang baik pada kita. Ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya Amirul Mukminin, engkau telah Islam ketika orang masih kafir dan telah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihina oleh orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mati dia redha kepadamu, dan kaum muslimin tidak ada yang menentang padamu. Dan kini engkau mati syahid. Maka dijawab Umar, sesungguhnya orang yang tertipu ialah orang yang kamu puji-puji dia.
Demi Allah, andaikan saya mempunyai kekayaan sebanyak apa yang di dunia ini, saya akan menggunakan untuk menembus diri di hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Ya, Umar radhiyallahu anhu meninggal ketika umur 63 tahun. Nabi pun wafat ketika umur 63 tahun. Ya, Abu Bakar pun wafat ketika umur 63 tahun. Nah, kita yang lebih 63 bonus. Nah, manfaatkan sungguh-sungguh. Yang belum sampai 63, tak sampai 63 je umur kita. Nah, kalau yang dah lebih, bonus. Kan? Kata Umar kata, aku tak nak orang puji aku. Ya, aku tak nak orang puji-puji aku. Sahabat puji Umar, ya Umar jangan risaulah. Dah, kau ni mati, kamu ni syahid. Ya, Rasulullah pun sayang pada kamu. Sayyidina Umar ni hebat, tuan-tuan. Banyak kisah-kisah kehebatan Sayyidina Umar. Khalifah, Perdana Menteri Sayyidina Umar ni, tuan-tuan. Nah, Perdana Menteri. Pernah zaman Sayyidina Umar ketika kemarau panjang berlaku, dia pergi ke satu kawasan Padang Ragut, melawat Padang Ragut. Perdana Menteri melawat kawasan-kawasan Padang Ragut, rakyat dia. Lalu dia tengok binatang ternakan. Kebanyakan binatang ternakan kemarau yang panjang kurus. Lalu dia melihat unta itu, ada satu ekor unta itu gemuk. Binatangnya ada satu grup ni gemuk dia, sehat dia. Umar kata, siapa punya ni? Orang lain semua kurus sebab kemarau. Ni siapa punya? Kata sahabat, ni unta anak kamu ni. Ini unta ni anak kamu punya, Abdullah, anak kamu. Lalu Umar memanggil anaknya, mai sini. Pasal apa unta kamu gemuk sedangkan unta orang kampung lain semua kurus? Aku tak salah, kata anak dia. Halal, tak ada masalah. Kata Umar, betul, tak ada masalah. Tapi aku yakin bahawa kalau unta kamu nak pergi minum air, orang kampung kata, bagi anak khalifah ni, unta dia ni, bagi dia minum dulu. Kalau unta kamu nak makan rumput, pasti orang kampung, orang rakyat kata, dahulukan dia. Ni anak khalifah ni, bagi dia. Ni adik mentori ni, bagi makan dia. Adik mentori. Macam tu. Orang lain tak makan lagi. Kata Umar, kamu jual unta kamu. Berapa modal kamu ambil modal kamu, dan keuntungannya mai sini. Allah, solehnya Umar. Belum kita tengok lagi bagaimana Umar mentadbir, bagaimana Umar, kehebatan Umar. Umar memerintah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari, 2/3 dunia ditakluki. Bila jatuhnya negara besar, pasti Umar sedih. Orang lain gembira, seronok. Sahabat-sahabat seronok bila ada kemenangan. Tapi Umar bersedih, dia kata, aku bimbang kita akan tewas dengan kemenangan. Ada orang diuji dengan miskin. Masa miskin, masa sakit, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa mewah, tak ingat dah. Aku bimbang kita diuji dengan kemewahan. Dah menang, dah berkuasa, datang sifat ego, datang sifat riak. Ada orang masa sakit ingat Allah. Sebulan sekali panggil ke imam sembahyang hajat. Datang masjid bukan main. Masa sakit, masa sihat, imam selisih buat tak nampak Kadang-kadang kita diuji. Miskin pun diuji, sakit pun ujian, susah pun ujian, senang pun ujian, kaya pun ujian. Dan tuan mata Allah Subhanahu wa taala, ketenangan bukan berada di luar. Ketenangan berada di dalam. Jiwa yang menentukan ketenangan ataupun tidak. Nabi SAW bersabda, demi kemuliaan dan kebenaranku, aku tidak menyimpukan 2 kalimah rasa takut atau aman bagi hamba-Ku. Siapa yang takut kepadaku di dunia, maka akan aku amankan dia di akhirat. Siapa yang takutkan Allah di dunia, maka amanlah dia di akhirat. Dan siapa yang berasa aman daripadaku di dunia, dunia ni dia rasa tak ada apa-apa, tak ada Tuhan, hidup tidak bertuhan. Di dunia ni tak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Harta dia ada,
kemewahan dia ada, Allah beri dia sihat, dia rasa hidup ni tidak bertuhan. Aku takutkan ia di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti dia akan takut, keluh kesah, gelisah. Masya-Allah. Ya, wal iyaz billah min zalik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Selalu saya sebut untuk diri saya, anak-anak murid di sekolah. Kadang-kadang kita melihat orang, kita rasa nikmat orang tu hebat. Kita tak nampak nikmat kita. Dan kita tengok orang kaya, kita rasa dengan kekayaan dia, itulah kehebatan sebenarnya. Dan orang kaya tengok kita, dia rasa seronok kita. Kereta besar lalu kat kampung, tengok anak-anak kita mandi parit, kita mandi budak kecil mandi parit, berlari sana. Yang duduk dalam kereta Ferrari, Lamborghini tu tuan, terliur dia nak lari sama, nak mandi hujan. Nak mandi hujan, nak lari, nak mandi parit. Tapi orang yang mandi parit tadi, tengok kereta hebat-hebat, dia rasa orang yang kereta itu memang. Sebenarnya yang menentukan itu adalah Allah SWT di sini. Tenang berada dalam jiwa kita, ya, siapa pun kita.